Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terima kasih saudara-saudara, tonton dan puan yang masih setia di dalam channel ini. Bersama dengan admin, hari ini dengan satu lagi pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM. Sudah pasti yang bakal terkejut dan mungkin terkantoi adalah kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Dayang Zainuddin. Satu dapatan ataupun satu maklumat daripada Harapan Daily, saya mendapat maklumat ini dikongsikan daripada harapandaily.com. Syarikat kapal Mirzan disiasat SPRM selepas menerima RM 836 juta dari Petronas. Bukan itu sahaja, dana yang begitu besar yang disebutkan di dalam artikel ini juga disebutkan ataupun disiasat ialah dana RM 1,79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli. Nah, saudara-saudara, berita sepenuhnya SPRM sedang menyiasat semua penerima bantuan keuangan korporat era mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Ini termasuk bantuan pengambil alihan aset perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998 bernilai RM 836 juta oleh Petronas. Turut disiasat ialah dana RM 1,79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airline System ataupun MAS, lapor CNA. Nah, saudara-saudara, adakah siasatan SPRM ini yang sedang menyiasat berkaitan dengan aset ataupun jumlah dana RM 836 juta bantuan pengambil alihan oleh Petronas dan juga dana RM 1,79 bilion ini adalah mempunyai unsur rasuah. Nah, sudah pasti persoalannya, sekiranya SPRM menjalankan siasatan, sudah pasti terdapat unsur-unsur yang mencurigakan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini menyebut siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan Berhad yang sahamnya dimiliki 51% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir. Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan. Pembelian dan penyah laburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan MAS oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan Menteri Kewangan Tun Dayang Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan equity yang dipegang Tajuddin. Badan Anti Rasuah juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura Central Limit Order Book CLOB dan pengambil alihan Multi-Purpose Holding Berhad lewat 1990-an. Siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura, Akbar Khan, yang rapat dengan DAI. Nah, saudara-saudara, kalau saya lihat di dalam artikel ini banyak menyebut bercanggah ataupun mempunyai kesinambungan di antara Dayang Zainuddin Mahathir dan juga Mirzan Mahathir. Nah, saudara-saudara, adakah anak kepada Mahathir ataupun Mirzan dan juga sekaligus Mahathir sendiri terlibat dengan rasuah yang melibatkan dana RM 836 juta dari Petronas dan juga dana RM 1,79 bilion ini, di mana SPRM yang menyiasat dana ini berkaitan dengan pengambil alihan kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di MAS, lapor CNA. Saudara-saudara yang amat dihormati, kalau benar di antara mereka ini didapati bersalah ataupun mempunyai satu unsur yang mencurigakan sehingga SPRM dapat menyiasat dan membuktikan melalui pendedahan baru ini, adakah mereka berisiko untuk ditangkap? Nah, itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Sebelum ini kita dikejutkan dengan isu Hadi Awang, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dikatakan tidak beradab, ataupun mungkin kita boleh cakap biadab terhadap Raja-Raja Melayu, terhadap Tita Sultan Selangor. Itu sudah pasti menjadi sebutan ataupun menjadi cakap-cakap ramai orang. Saudara-saudara, mungkin ada yang tanya, adakah Hadi Awang bakal ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang? Namun saudara-saudara, terkini satu lagi kejutan. Kali ini Tita Sultan Kedah yang pasti menggemparkan ramai, pasti mengejutkan ramai. Ini tidak ada kaitannya dengan Hadi Awang, tetapi perkongsian daripada artikel FMT, Sultan Kedah Titah Kerajaan Semak Struktur Mahkamah Syariah. Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kerajaan perlu menambah baik kedudukan jawatan hakim Mahkamah Syariah agar setanding sistem diguna Mahkamah Sivil. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah menitahkan kerajaan menyemak semula struktur Mahkamah Syariah seperti sistem hierarkinya supaya memberi lebih ruang keadilan kepada pihak berkenaan. Sultan Salihuddin bertitah, kerajaan juga perlu menambah baik kedudukan jawatan hakim Mahkamah Syariah agar setanding sistem diguna pakai di Mahkamah Sivil. Selain aspek pembangunan dan fiskal, Beta ingin memberi penekanan kepada aspek kehakiman negeri, iaitu institusi Mahkamah Syariah. Sebagai langkah pemerkasaan, penubuhan Mahkamah Syariah hendaklah diletakkan dalam undang-undang tubuh Kerajaan Kedah sebagaimana Mahkamah Sivil disebut dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Titahnya menurut Berita Harian. Baginda bertitah demikian sempena istiadat perasmian pembukaan sidang Dun Kedah bagi mesyuarat pertama penggal kedua. Selain itu, Baginda juga mahu usaha pemerkasaan berkenaan disegerakan demi memartabatkan ketinggian institusi Mahkamah Syariah di Kedah. Beta berpendapat tiada siapa yang akan lebih membela nasib negeri ini melainkan rakyat negeri ini sendiri. Pembentukan jiwa rakyat yang dicintakan negeri haruslah dipupuk supaya rakyat tanpa mengira kaum yang menyandang jawatan penting tidak melupakan negeri menjadi tanah tumpah darahnya titanya. Media sebelum ini melaporkan 7 seksyen termaktub bahwa enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah 2014 didapati menyamai atau hampir menyamai enakmen kanun jenayah syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 yang dibatalkan. Dalam pada itu, Sultan Salihuddin mengingatkan semua adun memahami peranan hakiki mereka sebagai penggubal undang-undang supaya tidak menyimpang matlamat asal. Kuasa Dewan ini dalam menggubal undang-undang meliputi perkara termaktub dalam Senarai Negeri dan Senarai bersama Perlembagaan Persekutuan. Untuk menjadi seorang penggubal undang-undang berwibawa, semua ahli Dewan harus turun padang menyelami masalah rakyat dan terbuka mendengar pandangan semua pihak, titahnya Baginda. Perkongsian daripada FMT, Sultan Kedah Titah Kerajaan Semak Struktur Mahkamah Syariah. Ini pasti satu titah yang menggemparkan ramai. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.